Jangan. Oh, sikit. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung semula perbincangan kita dalam hadis 40 Arba'in Imam An-Nawawi ataupun dalam kitab yang kita baca itu Al-Kafi. Jadi malam tu insya-Allah kita akan melihat satu hadis yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu berkenaan dengan perkara atau benda-benda yang halal dan benda-benda yang haram. Kita baca dulu. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halal al-bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubahat faqadis tabra'al lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubahat waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasada kulluhu ala wahya qalbi. Jadi hadis ini bermaksud sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat, perkara yang sama-sama, clear, yang tidak diketahui oleh sebahagian manusia. Maka sesiapa menjauhi perkara syubhat, bermakna dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dibimbangi akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang membawa haiwan gembalaannya di sekitar padang larangan, maka lambat laun dia mungkin akan memasukinya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahawa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh daging itu, seluruh tubuh itu, dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim, nombor yang berbeza. Bukhari hadis nombor 52 dan Muslim 1599. Okay, sebelum kita melihat lebih dalam berkenaan dengan hadis ini, adalah terlebih
baik untuk kenal siapa perawinya. Ya. Seperti disebut di awal tadi, nama perawinya adalah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Khalid bin Zaid Al-Khazraj. Okay? Bila sebut Nu'man bin Bashir, ia seorang yang terkenal. Okay? Kalau kita lihat hadis dibacakan tadi, tuan-tuan, hadis ini banyak yang pun jalur riwayat. Selain daripada Nu'man bin Bashir, kita akan melihat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir, dan lain-lain meriwayat hadis itu. Maksudnya ramai yang mendengar hadis itu. Hadis ini ramai didengar oleh riwayat. Ya. Namun persoalan timbul. Why? Why Imam An-Nawawi mengambil daripada riwayat Nu'man bin Bashir? Nah, sedikit info, tuan-tuan. Pertama, semua para sahabat sama. Semua para sahabat sama. Namun, periwayat-periwayat mengambil jalur daripada Nu'man kerana ia lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat semuanya betul dan tidak akan menipu. Namun perlu diingat. Contoh bila saya sebut Nu'man yang mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Nu'man ada orang yang seterusnya. Yang kedua, zaman tabi'in, tambung lagi. Okey. Jadi jangan salah faham. Bila orang nyebut hadis daripada riwayat Abu Hurairah, oh semua hadis Abu Hurairah sahih. Tiba-tiba kita terdengar ada hadis daripada Abu Hurairah dhaif. Contoh. Jadi yang dhaif bukan Abu Hurairah, jalannya. Jalan maksudnya sanadnya. Daripada Abu Hurairah turun pada Sa'ad, turun daripada sampai kepada orang yang mengumpulnya iaitu Imam Muslim. Ia satu info. Jadi dalam minda kita dah putus, okey, yang sahabat semuanya betul. Yang kedua, bukan bermaksud bila sebut nama Abu Hurairah, bila sebut nama Aisyah radhiyallahu anha, bila sebut nama Ibnu Mas'ud, bila sebut nama hadis daripada Ibnu Umar, oh ustaz, takkan hadis Ibnu Umar dhaif? Lebih-lebih lagi maudhu' palsu. Bukan, tuan-tuan. Kita kena belajar lagi sikit. Yang dikatakan palsu jalan ngembak. Contoh ya, saya ambil contoh dalam kampung kita. Mungkin penghulu betulnya madah, jom kita pula gotong royong. Yang jadi masalahnya orang yang ngembak cerita tadi. Penghulu madah gotong royong aja, tapi yang kedua, ketiga, keempat yang nambah lagi. Dia lupa pok, gotong royong ada makan. Makannya. Orang ketiga tak nambah pada hal. Jadi bila cek balik, oh orang yang ketiga tadi ada masalah di sudut ingatan. Ada masalah di sudutnya bukan orang kampungnya. Di sini isunya. Maka hadis tadi dipertikaikan. Ya info. Ya jangan kita ingat sebab ada orang berpandangan bagaimana hadis tersebut boleh palsu sedangkan Abu Hurairah orang yang Rasulullah doa padanya. Jadi perkara tersebut sebagai orang awam kena faham. Sebab kadang-kadang ada orang yang tidak mahir dalam bab hadis tapi dia bercerita-cerita mustahil dia ada. Kerana ilmu tersebut kena dipelajari. Okey. Back to the topic. Jadi, bila sebut Nu'man bin Bashir, beliau merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang hebat. Yang hidup agak panjang, tuan-tuan. Yang meninggal zaman Khalifah Marwan bin Hakam. Dan ketika pertelagahan antara Muawiyah dan Ali, maka Nu'man tu yang berpihak kepada Muawiyah. Namun hebatnya Nu'man bin Bashir, kalau sahabat-sahabat yang lain ataupun di kalangan tabi'in yang lain, kalau mereka memihak kepada Muawiyah, geng Ali pasti akan mencemuhnya, pasti akan mengutuknya. Kalau sahabat yang lain berpihak kepada Ali, pasti golongan Muawiyah akan mencemuhnya, menghinanya. Berbeza dengan
Nu'man bin Bashir. Okey. Jadi Nu'man bin Bashir adalah orang Ansar, tuan-tuan. Orang Ansar lahir di kalangan orang Ansar selepas hijrah. Maksud selepas Nabi pergi ke Madinah, barulah Nu'man bin Bashir itu dilahirkan. Setelah Nu'man bin Bashir dilahirkan, ibunya ngembak membawa Nu'man itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dan memberitahu ibunya. Apa kata Rasulullah kepada ibunya? Nu'man bin Bashir itu akan hidup bahagia, akan mati syahid dan akan masuk syurga. Itu kisahnya, tuan-tuan. Bapa Nu'man bin Bashir, iaitu Bashir bin Sa'ad radhiyallahu an, merupakan seorang syahid dalam perang Badar. Manakala ibunya adalah saudara perempuan kepada Abdullah bin Rawahah. Bapa saudara beliau Abdullah bin Rawahah juga ahli Badar dan penyair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hebatnya Nu'man bin Bashir pernah menjadi gubernur di Syam pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dan beliau pernah menjadi gubernur juga di Kufah. Semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan selama 7 tahun. Tapi masalahnya Nu'man bin Bashir dilucutkan jawatan ketika zaman Yazid. Bila mana tentera Ubaidillah datang dan membunuh siapa? Sayyidina Hussein. Itu cerita panjang lah. Itu bapilah. Nu'man tu, tuan-tuan, Masya Allah, antara hadis yang masyhur yang kita bacakan tadi. Itu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Kalau hadis tersebut tiba-tiba nama Nu'man tidak disebut, maka ia satu yang pelik lah. Satu yang pelik. Sebab jalan periwayatan daripada Nu'man bin Bashir sangat kuat. Sebab itu Imam Muslim memilih jalan periwayatan daripada Nu'man bin Bashir. Beliau meriwayatkan tidak dapatlah melawan Aisyah 1000 lebih. Yang hanya meriwayatkan sebanyak 114 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau syahid dalam sebuah perkampungan di Homs pada tahun 64 Hijri. Okey, apa keistimewaan hadis yang dibacakan tadi? Hadis ini merupakan salah satu asas syariah Islam. Ulama telah bersepakat bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang agung dan banyak fawaid, banyak faedah-faedahnya dalam meluruskan perbuatan-perbuatan kita, kehidupan kita sebagai umat akhir zaman. Ia merupakan salah satu hadis yang menjadi asas kepada peredaran agama Islam. Ulama mengatakan hadis ini 1/3 daripada agama. Itu kelebihan hadis, tuan-tuan. Sebelum kita pergi tentang hadis, kita pergi kepada maksud hadis. Apa kata-kata para imam hadis, seperti Abu Daud dan Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Abu Daud? Imam Abu Daud, tuan-tuan, bukan orang Arab. Dalam kepala otak kita, jangan kita ingat bila sebut ulama mesti orang Arab. Kebanyakan ulama hadis atau ulama-ulama besar bukan orang Arab. Macam Imam Bukhari, orang Uzbekistan. Imam Tirmizi pun orang Uzbekistan. Sebab Tirmiz itu antara Uzbekistan dan Afghanistan. Tirmiz. Macam Imam Muslim Al-Hajjat An-Naisaburi pun bukan orang Arab. Banyak orang Arab, tuan-tuan. Jadi Imam Abu Daud mengatakan apa? Hadis ini adalah 1/4 daripada agama. Maksudnya besar nilai hadis tadi untuk kita tahu dan untuk kita ambil bagaimana nak hidup dalam keadaannya betul. Bila tentang halal haram, perkara-perkara syubhat, makanan-makanan daripada raja, disebut tadi nak polisi. Bila kerajaan beri kita makanan ataupun duit. Sebab ada sebagian orang, bila kerajaannya beri sumbangan, itu kerajaan yang kafir, maka apa yang diberinya haram. Ada orang berpandangan dengan pandangan ekstrim. Jadi hadis itu akan membincangkan. Kadang-kadang kita faham lah tu, dekat waktu politik tu. Dekat waktu politik, dekat waktu
PRU. Jadi perkara-perkara begini akan timbul. Jadi hadis ini menerangkan which one yang betul. Okay? Perkara yang haram, perkara yang halal, perkara yang syubhat, dan apa disebut dengan syubhah. Okay? Begitu juga kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, telah ijma', maksudnya ulama' bersepakat bahawa hadis ini betul dan banyak faedahnya. Hadis yang kita bacakan tadi. Okey. Apa faedah hadis yang kita bacakan tadi? Dalam kita meneruskan kehidupan sebagai kita nak mencari jalan untuk aku jadi hamba Allah yang saleh. Okay? Kita tidak boleh membina satu jalan sendiri. Sedangkan ada jalan-jalan syiar-syiar ataupun syariat yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sebagai halal, maka ia tetap halal, dan perkara yang dinaskan oleh Allah dan Rasulnya haram, maka ia akan tetap haram. Akan tetapi di antara keduanya ada satu perkara yang tidak jelas kedudukannya sama ada halal atau haram. Maka perkara itu dinamakan syubhat. Contohnya tuan-tuan, kalau makanan tersebut memang halal, kita tak boleh makan kerana nasi suka, gelik dan sebagainya, maka jangan sebutnya haram. Jangan letak atau orang tadi pribadi kita, personal kita, adat kita dalam benda-benda yang halal. Perkara paling simple lah ikan patin. Ikan patin. Bila sebut patin tu, faham je lah nak. Saya pernah ngembak jemaah pergi haji. 2018, 2017. Tiba-tiba jemaah aku mau komplain. Ustaz, ada masalah besar tu. Masalah apa, Tuan Haji? Ikan tu ni boleh makan tu. Ikan apa tu? Saya cakap, Allah, ikan patin. Nah, jadi orang kita sebahagian terlalu sehingga rasa ada benda berkait dengan agama. Kalau kita saja pribadi isi dapat makan, jangan kata ia adalah larangan daripada agama. Yang jelas. Dan satu perkara tuan-tuan, kalaupun kita dalam bab makan tuan-tuan, adab yang terbaik adalah adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Khalid bin Al-Walid datang ngembak bab Nabi, tuan-tuan ingat Nabi tu orang bandar, orang Mekah. Madinah tu kira kampung. Khalid bukan orang bandar benar lah. Dan ketika ngembak bab, para sahabat mengulurkan kepada Nabi dalam talam besar lah. Maka bila dia tanya dengan Nabi, Nabi senyum ya tuan-tuan. Nabi senyum dan Khalid bertanya, adakah itu haram? Nabi senyum. Tanpa Nabi mengkritik makanannya. Apa orang makan kau pelik-pelik tu? Dah ulat tangan aku, contohlah. Jangan sampai menghina. Ada orang dalam tutur kata dalam bab makan minum tu, contohlah bab anak-anak kita. Ialah anak kita tu tak berapa cerdik macam lembu sebab minum susu lembu, contohnya. Minum susu kambing. Sedangkan kita tahu Rasulullah menyukai susu. Tuan-tuan, dalam bab makan tu. Kita nak bab benda yang memang jelas halal. Sebab jangan campurkan antara urusan adat, urusan budaya dengan urusan agama. Jadi perkara yang perlu dilihat dalam konteks agama, kalau sesuatu yang hanya diamalkan atau dipraktikkan satu tempat sahaja, kita pergi ke mana-mana negara Islam yang lain tidak dipraktikkan, ketahuilah itu bukan daripada agama. Ada setengah makanan kita di Sarawak je yang dapat makan. Tempat lain makannya mungkin itu adalah budaya. Jadi benda tu jelas. Dan dalam kehidupan kita, ingat, asal sesuatu perkara adalah harus. Kalau kita baca fiqh, benda tu clear. Asal satu perkara harus. Sehinggalah ada dalil mengatakan ia haram, maka ia haram. Ia kena kita pegang dalam kehidupan kita. Contohnya, kita nak pergi ke kenduri. Kita tahu hamba Allah yang di rumah tu nak pelik-pelik kerjanya. Macam-macam kerjanya. Tapi bila orang jemput kita pergi makan, boleh saya pergi makan?
silakan. Tetapi kalaunya declare, bila sebelum kita makan, alhamdulillah malam tadi menang first prize 1 juta katanya, Audi, maka jelas haram, tinggalkan. Ia benar clear. Tapi kalaunya si nyebut, kadang-kadang orang kita tu ada setengah terlalu macam ni. Islam tu tuan-tuan, kalau kita belajar makin mudah. Tapi kalau si belajar ataupun salah belajar, makin susah. Makin susah. Seulang balik. Islam, kalau dipelajari dengan betul, ia akan kita jadi mudah. Tetapi kalau kita tidak mempelajarinya atau belajar dengan cara yang salah, ia akan kelihatan sangat susah. Okay? Jadi dalam konteks makanan contohnya, itu saya suka baca makanan lah. Kalau memang jelas benda yang halal tuan-tuan, maka jangan timbulkan keraguan padanya. Timbul keraguan, semua kita rasa haram, susah. Contoh kita, kalau kita berpegang berpandangan, semua benda haram. Oh susah. Beras, rasa, timbul rasa-rasa. Beras tu, masalah tu. Orang yang kerja tu mungkinnya asyik semayang. Orang yang ngebak vannya mungkinnya makin minyak yang dicuri. Van-nya tidak dibayar sewa. Kita menimbulkan perkara-perkara begini, akhirnya kita mengharamkan satu yang memang clear halal kita mencari-cari tuan-tuan. Macam beras sama juga. Kita petikaikan orang yang nanamnya, mungkin tanah yang asyik dibayar hutang dan sebagainya, itu perkara yang sadar di ajaran agama. Kita sendiri tuan-tuan. Masalah kita sendiri. Perkara halal yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas terkandung banyak di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti makan minum, menaiki kenderaan, berwangi-wangian dan sebagainya. Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yang bermaksud pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu. Dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makanan kepada mereka. Dalam konteks tuan-tuan, sembelihan orang-orang Yahudi. Kita pergi ke Palestin. Kedai-kedai orang Yahudi tuan-tuan ada. Tak nak makan daging. Boleh sih? Boleh. Dalam konteks yang kefahaman tu lah. Tapi kalau ada pilihan yang Islam, kita pergi yang Islam lah. Perkara yang haram telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Bila sebut haram tu saya nak tekankan sikit. Seperti riba tuan-tuan. Riba bukan dosa kecil tuan-tuan. Riba dosa besar. Kita tukarlah apa pun namanya kepada faedah kah apakahnya, tetap riba. Kalau personal yang biasa yang terkait besar dalam persoalan riba itu adalah personal loan, pinjaman pribadi. Maka berhati-hati. Jangan hanya melihat, oh yang tu okey lagi. Yang ini lebih okey, yang ini tak berapa okey. Yang ini lebih banyak dapat, yang ini banyak potong. Jangan. Lihat kepada sistem dulu. Nak lihat tuan-tuan. Sebab bila sebut riba, bila haram tuan-tuan, maka perolehan itu macam ni pun, bagaimana sekalipun tetap haram. Walaupun kita ambil hasilnya, letak dalam bank Islam, konon-konon kita nak Islamkan, tetap haram. Walaupun kita nak ambil, bayar zakat, tetap haram. Seperti zina, bunuh diri dan lain-lain. Satu konsep yang kita belajar dari Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Bila dah curi yang haram tuan-tuan, sampai bila-bilanya haram. Nyaksikan jadi macam kes Robin Hood. Nak mencuri daripada orang kaya, pergi kepada orang miskin. Sia halusat, bagus ya. Amalan mulia sih. Yang tetap haram. Walau apapun. Ataupun kita mengatakan sebegini. Apalah salah aku ambil rasuah sikit.
Baru 100,000 ada orang ambil 2 juta. Bolehlah, siap boleh. Tetap si boleh tuan-tuan. Tetap juga tak boleh. Sebab itu Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 279. Apa kata Allah? A'udzu minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtu falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tullamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, oleh itu kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa. Dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Bila sebut makan riba, tuan-tuan, bukan sekadar makan riba. Kita sebenarnya isytihar perang kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah itu benda yang berat? Dan jangan ingat, oh, tak apa Ustaz, riba juga. Tapi saya dah pergi umrah, saya dah pergi haji, saya dah banyak bersedekah ke masjid. No. Tidak ada satu konteks dalam agama kita membolehkan kita melakukan perkara-perkara yang diharam kerana kita telah berbuat banyak amal salih. Macam saya sebagai ustaz. Oh, sihal saya ustaz, saya dah banyak olah ceramah tu. Apalah salah saya makan haram? Boleh tuan. Boleh. Halal haram tu macam minyak dan air yang tidak akan bercampur sampai kiamat. Dalam konteks biasalah. Jangan campur tuan-tuan. Begitu. Dan satu lagi contoh tuan-tuan dalam bab haram, dalam bab halal haram, mungkin seseorang itu suka bermain judi. Tiba-tiba beliau membeli meja makan untuk kegunaan keluarganya. Dan sebagai ahli keluarga, janganlah sampai ke tahap kita nak bakar meja tersebut. Kerana kita tidak tahu yang jelas adakah beliau menggunakan duit. Memang beliau suka berjudi, tapi dalam masa yang sama ada juga hasil pendapatan daripada sumber yang halal. Perkara pun perlu jelas. Melainkan beliau isytihar. Di sini oleh kereta tu bang, oh menang 4D. Apa jam di kereta tu? Ya memang jelas haram lah. Jelas haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah telah menjelaskan akan perihal perkara yang halal dan haram secara sarih, nyata, jelas. Tidak ada pertikaian. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam, jangan sekali-kali tukar. Yang haram, kita halalkan. Yang halal, kita haramkan. Contohnya, Kasberg, cop halal. Siapa tuan-tuan? Tetap haram. Yang halal, kerana pengalaman perubatan. Contohnya, makanan tersebut ada seorang mungkin alergik, makannya mati, makan mana? Maka kita nak haramkan. Boleh, tuan-tuan? Boleh. Benda tu clear. Jangan kita bercerita. Jangan kau makan ikannya. Adik kau dulu makan, dulu mati. Dah, kita pula perisytiharan, ikan tu haram. Sik lakulah ikan terubuk. Contohlah, mungkin nak terubuk. Habislah terubuk di pasar, sik dibeli orang. Perkara itu kita lihat dengan jelas. Jadi jangan terlalu cepat menghukum satu perkara. Sekarang kita pergi kepada perkara seterusnya. Selain daripada halal, haram, yang ketiga adalah perkara yang syubhah, yang tidak dijelaskan secara terperinci. Maka Nabi SAW menjelaskan cerita tentang kambing. Nya meletak satu analogi kambing yang dipelihara pada taman yang berdekatan dengan kawasan larangan, bukan kawasannya. Contoh tuan-tuan, kita nginang kambing, lepas ya dekat dengan rumah orang. Dekat sia ada sayur-sayuran, buah-buahan. Kita inang kambing dekat dengan sia. Adakah kita yakin kambing tak isi makan ataupun kita yakin kambing tak makan? Jadinya tengah-tengah. Boleh jadinya makan,
boleh jadi nasi makan. Ya syubhat tentu. Kita sih pasti. Maka perkara itu dinamakan mutasyabihat ataupun kesamaran. Sebabnya di dalam lafaz hadis menyebut di antara keduanya ada hal yang meragukan. Maksud ada benda yang sama-sama dalam agama tu. Kadang-kadang contohnya ada satu hadis. Nabi SAW mewajibkan sembahyang mandi sebelum solat Jumaat. Satu hadis memang matanya menyebut wajib. Tetapi dalam satu keadaan lain, Umar menemui Uthman bin Affan pergi ke masjid. Lepas sembahyang sunat, Umar bertanya, dah mandi belum? Maka Uthman mengatakan, aku belum mandi. Tapi Umar mendiamkan. Jadi perkara itu bertentangan. Which one? Itu disebut sebagai benda yang meragukan. Benda yang syubhat. Kalau orang awam, kita mengambil pandangan yang selamat. Tapi kalau orang yang belajar, orang berilmu, nya pergi kepada benda yang clear. Benda yang jelas. Sebab mutaakhir sekarang, tuan-tuan, banyak benda-benda yang meragukan. Terutama kita di Sarawak tu lah. Tempat makan minum. Baru tu ada lagi orang bertanya, apa nama tu? Lintah pantai ya. Lelita. Hukumnya memang haram, tuan-tuan. Dia dah dikaji oleh Jabatan Mufti Sarawak. Memang kita dah kaji benda yang memangnya haram. Maka clear. Kalau sebelum tu ada kajian, kita tu dah ada kajian. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Yang dimaksudkan adalah tidak mengetahui tentang hukum tersebut. Boleh atau tak boleh? Hal ini dijelaskan oleh riwayat Imam At-Tirmizi dengan lafaz lain, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Yang dapat kita faham daripada kedua-dua matan ini adalah hanya sebahagian kecil saja manusia yang mengetahui akan hukumnya. Siapa? Mujtahid. Orang yang berijtihad. Tapi kalau kita lihat zaman kita tu, tuan-tuan, terlalu sedikit yang layak digelar mujtahid. Mujtahid orang yang layak untuk berijtihad. Mufti bukan mujtahid. Di Malaysia tu saya tahu siapa yang boleh kita letak mujtahid dah, saya rasa di Malaysia tu. Ilmu Quran, hadis, bahasa Arab, ilmu usul, semuanya tahu. Okey. Dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani membahagikan secara ringkas ada 4 penafsiran tentang syubhat. Dengar, tuan-tuan. Pertama, terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada. Bila ada suatu perkara yang satu madah boleh, yang satu madah gisi boleh, satu kata boleh, satu kata tak boleh, itu syubhat, kesamaran. Yang kedua, perbezaan ulama yang bermula dari adanya dalil yang saling bertentangan. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan perkataan syubhat adalah disebut dengan makruh kerana kata tersebut mengandungi unsur melakukan dan meninggalkan. Dan yang keempat, yang dimaksudkan dengan syubhat adalah mubah, iaitu diperbolehkan. Telah dinukilkan dari Ibnu Munir, beliau berkata, makruh merupakan pembatas antara hamba dan hal-hal yang haram. Sesiapa yang banyak melaksanakan perbuatan makruh, maka dia berjalan kepada perkara haram. Saya ulang. Sebab sering kita tu berpandangan, si Ahad, benda makruh Ustaz, tak apa, bukan haram pun. Benda makruh Ustaz, tak apa, bukan haram pun. Tapi kata Ibnu Munir, daripada Ibnu Hajar, sesiapa yang banyak melakukan perbuatan makruh, maka dia berjalan menuju kepada perkara yang haram. Sebab makruh diambil dari perkataan karaha yang bermaksud benci, perkara yang Allah benci. Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan yang makruh. Sesiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, yang harus, maka dia telah menuju kepada perkara hal yang makruh. Okey. Pendapat keempat dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hibban dengan jalur yang disebutkan oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan lafaznya.
Dan dalam hadis tersebut terdapat tambahan, buatlah pemisah antara yang halal dengan yang haram. Yang melakukan hal tersebut, maka perilaku dan agamanya akan terselamat. Orang yang menikmati hal tersebut seolah-olah menikmati yang dilarang, ditakuti akan terjatuh ke dalam yang dilarang. Ini kerana perkara mubah yang dikhawatiri menjadi makruh atau haram, maka seeloknya dijauhi. Jadi kalau kita lihat pandangan-pandangan daripada Ibnu Hajar, daripada pandangan Ibnu Hibban, kalau ada perkara yang syubhah, meninggalkan itu lebih baik. Yang pandangan A mengatakan sekian, pandangan B mengatakan sekian, maka pergi kepada yang lebih yakin. Contohnya tuan-tuan, dalam perkara ibadah. Ada pandangan-pandangan dalam hadis, perbincangan dalam pertemuan antara hadis dhaif contohnya. Hadis dhaif tentang sesuatu hukum. Kalau hadis dhaif dalam perkara ibadah, perkara-perkara fadail amal, dhaif yang ringan, itu dibolehkan. Namun, kalau ada hadis sahih, itu lebih baik. Kalau kita nak berbuat satu amalan, atau nak mencari satu hadis, berjumpa dengan hadis yang dhaif, tetapi ada hadis sahih, pergi kepada hadis yang sahih. Sebab hadis dhaif tu tuan-tuan, kita tidak boleh berpandangan itu daripada Rasulullah. Bila hadis dhaif, kita akan madah, boleh jadi dari Rasulullah, boleh jadi tidak. Kan tengah-tengah? Maka lebih selamat cari yang sahih. Bagaimana Ustaz? Banyak. Tu yang saya baca tu, Arba'in Imam An-Nawawi tu sahih semuanya tuan-tuan. Riyadhus Salihin, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Banyak ada di sahih. Berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Jadi meninggalkan perkara-perkara syubhat itu digalakkan. Jangan bertengkar tuan-tuan. Contohnya, kita nak berzikir dengan zikir yang zikir yang tidak pernah didengar. Kita pernah mendengar ada tarikat-tarikat tertentu beramal dengan zikir-zikir yang kita pun jarang dengar tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak beramal juga dengan zikir yang diragui. Sedangkan ada tak zikir-zikir yang sahih? Zikir-zikir yang warid dari Nabi? Ada tak? Banyak. Istighfar, Nabi istighfar 100 kali, 70 kali sehari. Dan Nabi sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas. Tapi yang peliknya, sebahagian masyarakat kita lebih memilih yang menjadi satu trend dalam masyarakat Islam kita di Malaysia tu, suka benda-benda yang pelik-pelik. Kalau beli dalam perkara dunia lain cerita, yang mana katalah dalam perkara agama tuan-tuan, make sure, pastikan. Sebab semua kita tu tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjuangan kita bila kita membaca hadis-hadis begini untuk memperelokkan amal ibadah kita. Kita mencari redha Allah dalam amal ibadah kita. Tidak ada orang beramal ibadah tetapi nak mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta keberkatan, kita minta redha Allah. Jadi bab halal, bab haram, bab syubhah kena cek. Bermula dari diri kita, keluarga kita. Kita isyak dulu. تمت والصلاة القائمة لسيدنا محمد الواصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسق مقاما محمودا للذي وعدته إنك تخلف الميعاد. Kita sambung lagi sikit tuan-tuan. Kita sambung lagi berkenaan dengan perkara syubhat. Berkata Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, wa fihi dalil ala anna syubhah laha hukmun khas
biha yadullu alaihi dalil syar'i yumkin an yasilla ilaihi ba'dan nas. Hal ini menunjukkan bahawa masalah syubhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat sehingga sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan tepat. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau zaman kita sekarang, maka lembaga fatwa negeri lah yang memutuskan perkara-perkara yang syubhat, yang beratlah. Lembaga fatwa tidak akan memutuskan benda-benda yang apa hukumnya orang tak semayang, apa hukumnya orang tak puasa, benda-benda yang clear sih. Benda yang tidak clear, contohnya kalau di Sarawak banyak hukum makan makanan lah, makan temilok, hukum makan lelamas, masih dalam kajian lagi, hukum makan ketam kalok, lagi banyak makanan kita Sarawak tu, ya. Kalau orang nak kena banyak makanan, isu makanan tu, sebab kita Sarawak tu macam-macam bangsa. Bila macam-macam bangsa, ramai yang masuk Islam, jadi dahulu boleh makan, sekarang boleh tak makan. Itu timbul tuan-tuan. Jadi begitu juga dengan perkara-perkara lain. Isu-isu tentang kalau dahulu dia adalah seorang Buddha atau Kristian, jadi amalan-amalan yang diamalnya dalam adatnya, boleh tak kalau dah Islam diamalkan? Benda-benda yang tersebut kalau ada yang clear, clear. Kalau yang tak clear, kita kena cek balik. Ada orang tersalah faham sehingga kan pakai kot pun haram, pakai kereta pun haram sebab pakaian tersebut adalah pakaian orang putih contohnya. Jadi benda tu kena clear lah. Benda yang ibadah, bukan ibadah, bab makan minum, pakaian dan sebagainya. Bila Nabi sebut jangan kamu menyerupai sesuatu kaum, kerana kalau kita menyerupai kita dalam mereka, dalam konteks apa Nabi sebut? Sebab ialah dalam hadis penjelasan pada sampingnya kena lihat syarahnya, perbincangannya, jangan sampai kita tersilap. Sebab yang Nabi marah, da' ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Pergi kedai tersebut, boleh sih, boleh makan kedai tu. Tapi Rami Melayu dah mah. Rami orang tudung. Tapi orang kerja semua Cina. Boleh sih boleh, boleh sih boleh. Sebelah yang clear kedai orang Islam, pergi sebelah tuan-tuan. Orang kita tu sih, ada ustaz lah mah. Boleh makan. Jadi benda tu impulsion sebab tanggal kepada asal tuan-tuan. Kalau asal saya dah meragukan, macam kes begini tuan-tuan, kalau di Kuching saya ada masalah. Di Kapit tuan-tuan susah. Kamu orang di Kapit tu, macam orang negara saya pelik lah. Saya si promote lah, macam di Kapit tu, kedai buntung di China tuan. Tapi dia jual roti aja. Nak roti aja. Dan kita tahu, ada benda yang meragukan. Silakan, minum, makan. Tapi kalau kita ada pilihan, kalau benda yang meragukan, tinggalkanlah. Kalau si meragukan, dari sudut kefahaman kita yang ada ilmu, silakan. Benda tu sensitif lah. Dan saya sibuk nyebut lah mana-mana kedai di Kuching tu. Ada kerja kita di Kuching tu yang macam-macam. Yang memang jelas. Ada yang jelas haram, nak bantai juga. Apatah lagi yang ragu-ragu. Okey. Benda kita tinggalkanlah. Kita pergi kepada seterusnya. Dinukilkan di sini antara kenyataan ulama salaf dalam meninggalkan perkara syubhat. Abu Darda radhiyallahu an berkata, sempurnanya ketakwaan ialah apabila seseorang hamba takutkan Allah sehingga kan dalam perkara kecil sekecil zarah dan sehingga dia meninggalkan sebahagian perkara yang dilihatnya halal kerana takut ianya haram sebagai pendinding di antaranya dengan perkara yang haram. Kata Hasanul Basri, sifat takwa akan sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak perkara halal kerana takut terjatuh ke dalam perkara yang haram. As-Sawri berkata, sesungguhnya dinamakan orang yang bertakwa kerana mereka takut terhadap perkara yang tidak ditakuti. Dan kata Ibnu Umar, sesungguhnya aku suka menjadikan perkara halal yang aku tinggalkan sebagai pendinding di antara aku dengan perkara yang haram. Itu adalah konteks perkara-perkara syubhat. Begitu juga kata Sufyan bin Uyainah, seseorang itu tidak mencapai hakikat iman
sehinggalah dia menjadikan perkara halal sebagai benteng di antaranya dengan perkara haram, dan sehinggalah dia meninggalkan dosa dan perkara yang seumpamanya. Jadi sebab-sebab berlakunya kekeliruan atau syubhat terbagi kepada 4. Itu untuk ingatan kita semua. Pertama, kerana kurangnya ilmu. Bab halal haram tu kita kurang. Si pasti. Bab yang kalau malam ini mungkin saya tak sentuh semua tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan minta ustaz-ustaz lain yang tera dalam bab fiqh, usul fiqh, cerita tentang halal haram. Make it clear. Malam tu saya cuma sentuh surface saja. Kedua, faktor kedua mengapa berlaku kekeliruan, kerana kurangnya kefahaman. Belajar sekadar hadir tapi jadi faham. Yang ketiga, kecuaian dalam pemerhatian dan kajian. Kadang-kadang dalil yang dipakai untuk mengharamkan sesuatu benda tu si kuat. Sedangkan dalil itu boleh dipertikaikan. Sebab dalam satu hukum fiqh tu nya ketat. Tarjih. Yang keempat, buruknya niat dan tujuan. Itu 4 sebab-sebab kekeliruan dalam perkara syubhat. Jadi kata penulis kitab, kami nukilkan di sini prinsip-prinsip Islam berkenaan halal dan haram daripada karya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tu ni ada buku sikit lagi, halal dan haram dalam Islam. Besar tebal buku ya. Antara lain menyebut hukum asal satu perkara itu harus dibolehkan, sehinggalah ada dalil datang untuk mengharamkan. Jadi jangan cari-cari tuan-tuan, jangan dicari-cari. Kadang-kadang kita tu dah tahu kedai tu Islam, dicari-cari. Nyatu berpantak lah, nyatu bersumpin lah, macam-macam cari. Jangan cari. Yang kedua, kuasa halal dan haram adalah hak Allah semata-mata, bukan hak kita. Bila Allah kata haram, siapa kita nak halalkan? Seperti mana riba. Allah dah isyahar riba tu haram, dosa besar. Kita apalah salah, kelak aku bertobat. Jangan. Perkataan kelak aku bertobat dia bahaya. Sebab kita pun tidak ada yang tahu bila kita akan meninggal. Jadi perkara itu perlu dilihat. Yang ketiga, mengharamkannya halal dan mengharamkannya halal dan menghalalkannya haram sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah madah haram, kita pandai-pandai madah halal. Siapa kita tuan-tuan? Benda yang clear. Babi yang haram, tiba-tiba kita madah, boleh makan babi tu. Dalam konteks darurat lain cerita. Darurat cerita lain. Darurat tuan-tuan, kalau kita masih ada pilihan, maka itu bukan darurat. Darurat tu kalau yang berkait dengan nyawa. Kalau aku makan babi tu, mati aku tu. Ya buat darurat. Kalau lagi ada pilihan, agak ada makanan-makanan lain. Kadang-kadang orang kita tu bila sebut dia darurat babi. Ingat senang pun babi lemutan lah. Kesenang pun babi lemutan tuan-tuan. Kita silap-silap kena kepongnya. Orang kita tu terlalu mudah ambil simple thing. Darurat bukan simple cuma. Dia kena check dulu. Sebab dia kena belajar. Pengharaman membawa kepada keburukan dan bahaya. Pengharaman membawa kepada mudarat. Penggunaan halal tidak lagi berhajat kepada penggunaan haram. Bila ada halal, clear. Tapi kalau ada seseorang masalah perubatan, masalah allergi dan sebagainya, itu hanya kepada individu tersebut saja, tidak pergi kepada semua yang lain. Okey? Terutama kalau cerita-cerita legenda, cerita-cerita dongeng, kadang jangan sampai perkara tersebut menjadi satu peraturan hukum dalam kehidupan kita. Haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Contohnya dalam bab riba. Tukar nama. Sebab supaya halal. Babi tuan-tuan. Biar ustaz ni boleh lah. Ustaznya halal. Siapa tuan-tuan? Tetap haram. Yang saya bertukar. Benda yang halal kita suruh jadi haramnya. Siapa juga. Niat yang baik tidak akan membersihkan yang haram. Macam mencuri tadi. Curi sikit barang orang kaya, beri kepada orang miskin.
tetapi haram mencuri kepada miskin, hukumnya tetap sama. Curi banyakkah? Curi sikit? Masih haram. Sebab dalam bab arak nak, banyak pun haram, sikit pun haram kata Nabi. Clear. Memelihara diri dari perkara syubhat ialah iaitu yang sama-sama. Sesuatu yang haram itu tetap haram kepada semua. Bukannya hanya haram pada satu kumpulan. Bila geng tertentu ada kedudukan, orang kaya, boleh. Tetapi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang dalam konteks atau kuantiti yang tertentu. Contohnya, bila kita adalah satu situasi yang kita memerlukan untuk yang haram, makan contohnya, makan sekadar menyelamatkan diri, bukan makan sampai sekadar 3 kali. Nyaman pada hal sup tu. Makan dah nak mati je. Okey, benda itu clear. Okey. Jadi, last tuan-tuan, macam ni, bagaimana kita nak apply hadis dalam kehidupan kita. Jadi, hadis yang dibacakan tadi merupakan satu pedoman, ingatan kepada kita semua dalam melayari kehidupan kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tu baik, bagus dalam ibadah. Tapi kadang-kadang kita berbuat benda-benda yang haram. Dah tahu fatwa tu haram. Kalau si fatwa pun ada benda memang clear haram. Kita beribadah, minta dengan Allah, keluar aja pola benda haram. Mencaci orang contohnya, sebab haram. Bukan nak madah pun. Nyalah sekawan kita ya, tetap haram. Walaupun kita berniat untuk membetulkan benda. Kalau dah dikatakan mengumpat itu haram, tetap haram. Jangan tukar. Jadi, perkara halal dan haram tu untuk menjadi satu panduan untuk kita dekat dengan redha Allah. Rahmat Allah. Pertama tuan-tuan, salah satu tanda sikap barak adalah meninggalkan perkara syubhat. Sama dalam 4 makan minum, 4 ibadah. Kalau tahu benda yang dhaif hadis ya, tinggalkan, cari yang lebih kuat kalau kita nak ada benda yang kita nak amalkan. Yang kedua, banyak melakukan perkara syubhat boleh membawa kita kepada perkara yang haram. Jalannya ke siapa? Petanda takwa kepada seorang adalah bila dia meninggalkan perkara yang dibenarkan kerana khawatir terjerumuskan dalam perkara yang haram. Hendaklah menutup pintu dan ruang terhadap peluang yang boleh membawa kepada perbuatan yang haram. Dan last, setiap keraguan dan kesamaran dalam sesuatu perkara sewajarnya ditinggalkan. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dalam perkara haram. Jadi hadis ini menjadi dasar bagi prinsip hukum sadduz zara', mencegah kemungkaran, iaitu menutup pintu keburukan. Selain itu, dengan menjauhi kesamaran itu, kita telah menghiasi diri kita dengan sifat wara'. Jadi tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, pesanan diri saya dan kita semua, kepada diri saya kita semua, dalam kita melayari bahtera kehidupan tu, kita akan berjumpa macam-macam. Dalam konteks akidah, ibadah, akhlak, dengan hubungan dengan orang, makan minum di luar, kita akan berjumpa benda tu. Boleh, si boleh. Boleh, si boleh. Kadang-kadang jangan mencari pandangan yang... Kadang-kadang orang kita tu, olah dulu. Buat dulu. Buat yang nak boleh, si boleh. Olah dulu. Lepas buat yang nak, boleh, si boleh. Lepas bila ustaz tu pada si boleh, cari lagi. Cari sampai pada benda boleh. Okey. Ada orang tu pada boleh tadi. Sikap yang perlu dielakkan lah. Sebelum melakukan tuan-tuan, cek dulu. Boleh si boleh. Baru kita lakukan dengan keyakinan. Itu menjaga agama tuan-tuan. Elakkanlah satu sikap yang memandang agama dengan pandangan yang ringan. Dalam masa yang sama, kita benar-benar minta syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar minta syurga. Dalam praktis kehidupan, kita pandang sepi, pandang ringan. Jadi bila Allah beri syurga, beri neraka, faham-faham sendirilah. Why? Kenapa ini boleh berlaku? Jadi itu saja daripada kongsi kita malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang yang faham dengan agama, dan dengan kefahaman agama ini kita boleh meluruskan kehidupan kita dan dekat dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pen.